Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu syai'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti pengajian daurah Marhaban Ya Ramadan kita pada pagi ini. Kita sambung pengajian kita dalam kitab Marhaban Ya Ramadan pada halaman 81. Halaman 81 pada membicarakan tentang sunat-sunat puasa. Kita dah bicarakan berkaitan dengan rukun-rukun puasa, juga permasalahan yang berkaitan dengannya, syarat-syarat puasa, dan sekarang di dalam ibadat puasa ada sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan. Yang keenam, terus ke nombor 6 yang sebelum ni kita dah bahaskan oleh para asatizah kita yang lain. Nombor 6, melaksanakan solat sunat witir secara rutin, yakni istiqamah. Antara perkara sunat yang sangat dianjurkan untuk dijaga adalah solat sunat witir. Nanti akan ada perbahasan khusus dalam bab sembahyang witir khusus untuk bulan Ramadan. Secara ringkasnya, witir ini maksudnya adalah ganjil. Jadi solat sunat witir mestilah dia solat yang ganjil, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tetapi kalau berterusan dilaksanakan 1 rakaat, maka hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Sebanyak-banyaknya adalah 11 rakaat. Baik, maka disebutkan jumlah rakaat solat sunat witir berapa? Paling sedikitnya jumlah solat sunat witir adalah 1 rakaat, dan yang paling banyaknya 11 rakaat. Tu disebutkan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faedah seseorang yang solat witir 3 rakaat pada permulaan malam, maka boleh baginya untuk menambah solat witirnya pada waktu tahajud. Ni satu tambahan kepada kita. Kalau nanti di bulan Ramadan kita sembahyang bersama dengan imam, alhamdulillah tahun ni kita boleh sembahyang di masjid, di surau mengikut kota dan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Jadi dalam sembahyang witir dianjurkan untuk kita sembahyang sunat witir berjemaah. Asal sembahyang witir hukumnya sunat sembahyang masing-masing, sendiri-sendiri.
melainkan witir dalam bulan Ramadan. Witir dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk dilakukan secara berjemaah. Maka kita pun sembahyang witir, kita pun sembahyang tarawih 20 rakaat. Alhamdulillah ni kita rasa tahun ni semua orang sembahyang 20, tak nak sembahyang 8. Sebab apa? Sebab nak ganti yang tahun lepas. Ada orang yang rasa kali ni kita kena penuh lah, sebab tahun lepas tak dapat. Tak dapat buat di masjid, buat di rumah pun ala-ala kadar, baca pun apa yang ingat. Maka ketika mana berada di bulan Ramadan tahun ini, kita rasa masjid dan surau penuh, sembahyangnya 20, lepas tu sembahyang lagi 3 rakaat witir secara berjemaah. Kemudian bila kita balik pada pukul 2 pagi, 3 pagi kita bangun, kita nak sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat. Kemudian kita nak sembahyang witir lagi. Boleh ke nak sembahyang witir lagi? Kan ada hadis Nabi kata tidak ada 2 witir dalam satu malam. Maka maksudnya apa? Maksudnya tak ada 2 witir tu. Bila kalau witir dengan witir, dia akan jadi genap. Kita dah sembahyang 3, sembahyang lagi 3, jadi 6. Tak jadilah witir tersebut. Tapi ada istilahnya takmilah, menyempurnakan witir. Kan kita sebut tadi sebanyak-banyak witir itu 11 rakaat. Kita dah sembahyang 3 ketika malam hari, ketika lepas sembahyang tarawih dengan imam. Jadi bila kita balik, kita nak sembahyang lagi 8 rakaat sembahyang witir. Boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Jadi itu namanya penyempurnaan solat witir. Jadi 11 rakaat. Ni jarang diamalkan di tempat kita, tapi kalau di Yaman memang diamalkan. 3 rakaat, kemudian 8 rakaat, jadi 11 rakaat diamalkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian apa lagi disebutkan? Waktu solat sunat witir. Bila waktunya? Solat sunat witir waktunya adalah dimulai dari setelah menunaikan salat isyak, meskipun dengan cara jamak takdim dengan maghrib. Jadi bila masuk sembahyang witir tu, bila selesai menunaikan sembahyang isyak, walaupun secara jamak takdim. Maksudnya apa? Selama mana belum dilakukan salat isyak, maka tak ada padanya sembahyang witir. Tapi ustaz, saya dah sembahyang jamak maghrib dengan isyak dalam waktu maghrib. Boleh tak saya sembahyang witir tapi sembahyang isyak tak masuk, waktu isyak tak masuk lagi? Boleh. Kerana witir itu masuk dengan perbuatan solat isyak, bukan dengan masuknya waktu isyak. Okey, jelas saya rasa di situ. Dan berakhirnya waktunya ketika masuk waktu solat subuh. Berakhir waktu dia bila? Waktu berakhirnya setelah solat subuh. Dan bagi yang belum melaksanakan solat sunat witir sampai masuknya waktu subuh. Jadi dia kata apa? Berakhirnya waktu bila? Ketika masuk waktu solat. Berakhir waktu pula bila? Ketika mana dah azan subuh. Kemudian nak cerita kepada kita pentingnya witir ni, apa kata penulis? Dan bagi yang belum melaksanakan solat sunat witir sampai masuknya waktu subuh, maka disunnahkan untuk mengqadanya di waktu-waktu yang lain. Sampaikan sunat untuk dia qada sembahyang tersebut, sunat untuk dia qada salat tersebut. Jadi nak cerita kepada kita pentingnya solat sunat witir. Kemudian dianjurkan untuk membaca qunut pada rakaat terakhir tatkala solat sunat witir pada bulan Ramadan. Bila mana masuk pertengahan nanti bulan Ramadan, masuk malam ke-16, pertengahan malam ke-16, maka apa yang kita buat? Disunatkan ketika sembahyang witir baca doa qunut. Baca doa qunut, iaitu dari mulai tanggal 16 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Maka kunut macam mana kita baca? Kunut
kunut sembahyang subuh. Allahumma hdini fi man hadait, tu kalau seorang. Kalau ramai, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Ni ada kaedahnya. Bila mana kita imam baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, kita pun amin, amin. Amin tu semangat sikit. Aminnya slow je kan. Kalau kita pergi negara Arab, aminnya tu bergegar masjid. Allahumma hdina fi man hadait, ya Allah beri hidayah kepada kami pada siapa yang engkau nak bagi hidayah. Wa afina fi man afait, bagi kesihatan, keafiatan kepada kami pada orang-orang yang engkau nak bagi keafiatan. Jadi amin. Lepas tu bila sampai fa innaka taqdi, baca sama-sama. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yatillu man walai wa la ya'izzu man adai. Itu baca sama-sama. Imam pun baca, juga makmum juga baca bersama. Kemudian dianjurkan untuk membaca kunut pada rakaat terakhir tatkala solat sunat witir pada bulan Ramadan, iaitu dari mulai tanggal 16 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Kemudian solat sunat witir dianjurkan untuk dilakukan secara berjemaah. Ni pada bulan Ramadan, sembahyang sunat witir itu bukan sahaja sunat, bahkan sunat dilakukan secara berjemaah. Sunat dilakukan secara berjemaah. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran dengan tadabbur, yakni merenungi maknanya dan mengamalkan. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Para ulama dan salafus salih itu membaca Al-Quran dan mentadabburi maknanya pada bulan Ramadan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertadarus dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Maka ketika mana amalan membaca Al-Quran itu sendiri dilakukan oleh baginda Nabi, ia menjadi perkara yang sangat perlu kita ikuti dengan memperbanyak baca Al-Quran dan mentadabburi dan memahami maknanya. Jadi Al-Imam Syafi'i, sebagaimana kita sebutkan, Al-Imam Syafi'i bila bulan Ramadan khatam Al-Quran 2 kali sehari. Allah, begitu tingginya himmah orang-orang soleh. Sudahlah diri mereka itu banyak amalan, himmah mereka pula tinggi. Maka mereka lah contoh-contoh ikutan untuk kita jadikan ikutan ketika kita nak hidupkan Ramadan. Kalaulah kita rasa penat diri kita, letih diri kita, tak larat diri kita, maka kita ketahuilah bahawasanya para salafun salih mereka berletih-letih untuk nanti berehat di akhirat. Itulah yang kita nak lakukan juga dalam hidup kita, supaya sempurna juga diri kita dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok apa disebutkan. Kata salafun salih, la an aqra'a iza zulzilat wal qari'atu atadabbarahuma wa atafahamuhuma ahabba ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu. Jadi banyak baca Al-Quran, juga banyak tadabbur maknanya, juga mengamalkannya. Maka para salafun salih menyebutkan, jika aku hanya membaca surah Al-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, tu, dan Al-Qari'ah dengan penuh tadabbur dan difahami maknanya, maka hal tersebut lebih aku senangi daripada membaca Al-Quran tanpa tadabbur dan difahami maknanya. Jadi kita ambil satu tambahan ketika mana kita berada di bulan Ramadan yang akan datang ini. Bila mana kita nak baca Al-Quran, kita tambah pula membaca terjemahannya ataupun membaca tafsirnya. Tambah waktu kita tu. Kalau sehari sejuzuk, kita lepas tu biasanya kita tak buka dah Quran, tambah sikit lagi membaca pula terjemahannya. Membacanya dengan menggunakan Al-Quran lebih utama daripada menggunakan kemampuan hafalan.
kerana memandang Al-Quran juga termasuk kategori ibadah. Orang baca Al-Quran dengan hafalan dapat pahala membaca. Orang membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran dapat pahala lain, membaca dapat pahala lain, pegang Al-Quran dapat pahala lain. Maka itu kelebihan orang-orang yang dirinya itu membaca Al-Quran dengan mushaf, dengan ada Al-Quran. Dikarenakan memandang juga termasuk kategori ibadah, kecuali jika akan lebih khusyuk atau untuk memperkuat ayat-ayat Al-Quran yang dihafal. Contohnya orang-orang yang hafiz Al-Quran, maka kenapa dia tak tengok? Kerana nak memperkuat ingatan. Ketika itu masalah lain, maksudnya ketika itu lebih utama dia tak tengok. Juga orang yang kalau dia tengok Al-Quran, dia terganggu dengan tulisannya, dengan warna-warninya, dengan ayat-ayat yang lain. Tapi kalau dia membaca ikut hafalannya, dia akan lebih konsentrasi. Maka ketika itu membaca tanpa mushaf lebih diutamakan. Maka yang lebih utama adalah membaca dengan metode ataupun metod hafalan Al-Quran. Yang ke-8, memperbanyak amal soleh. Dianjurkan, disunatkan untuk kita ketika mana masuk ke bulan Ramadan untuk memperbanyakkan amal soleh. Memperbanyakkan amal soleh. Apa antaranya? Zikir. Banyakkan zikir, salawat, istighfar, berdoa. Itu perkara-perkara yang perlu untuk kita banyakkan ketika mana di bulan Ramadan. Doa, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah dan amalan-amalan yang lain. Kerana pahala amalan di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, samtus saimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Amalan di bulan Ramadan, diamnya orang di bulan Ramadan ataupun diamnya orang yang berpuasa itu tasbih, wa naumuhu ibadah, tidurnya ibadah, doanya mustajab dan amalnya digandakan. Jadi di sini bagi tahu kemuliaan Ramadan yang sangat banyak kepada kita. Sampaikan Nabi kata orang kalau puasa dia tidur pun dapat pahala. Bukan nak suruh tidur. Ada orang faham kata, oh bulan puasa ni kena banyak tidur ni. Sebab apa? Nabi kata tidur tu ibadah. Tu tak reti namanya. Tapi apa yang nak dimaksudkan di sini? Kalaulah tidur pun dapat pahala, bayangkan kalau orang buat ibadah. Bayangkan kalau kita baca Al-Quran, orang tidur dapat pahala, kita baca Quran, sudah tentu lebih besar gandaan pahalanya. Yang ke-9, menghadiri majlis-majlis ta'lim ataupun majlis-majlis ilmu. Para salafun salih menyebutkan barang siapa yang menghadiri majlis ta'lim pada bulan Ramadan, maka Allah akan menulis baginya pada setiap langkah kakinya pahala ibadah selama setahun. Jadi kalau boleh, ambil sekurang-kurangnya satu waktu untuk mengaji ilmu. Walaupun mungkin dalam kesibukan kita dengan amal-amal yang lain, walaupun mungkin dengan kesibukan kita dengan mempersiapkan keluarga, tapi ambil juga kesempatan kurang-kurang satu hari sekali menghadiri majlis ilmu. Memperbanyak i'tikaf. Apa dia i'tikaf ni? Duduk sebentar di dalam masjid yang diwakafkan. Jadi ketika mana kita lubthu, duduk sekejap. Dan sangat dianjurkan untuk dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau boleh 10 hari akhir bulan Ramadan, maka i'tikaf di masjid. Kerana pada sebahagian riwayat disebutkan bahawa dalam hari-hari tersebut terdapat malam Lailatul Qadar, yang mana amal kebaikan pada malam tersebut terlebih afdal,
yakni utama daripada amalan 1000 bulan, sebagaimana firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Jadi perbanyakkan i'tikaf, duduk di masjid, niat i'tikaf. Macam mana nak dapat i'tikaf yang pahalanya berganda? Sebagaimana kita sebutkan, dengan kita niatkan ia sebagai nazar, maka i'tikaf tersebut menjadi wajib dan kita dapat ganjaran pahala yang mana menyamai 70 amalan fardu yang dilakukan di selain bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar, berapa lama tempoh pahalanya itu? 1000 bulan bersamaan 83 tahun 4 bulan. Umur kita pun belum tentu banyak tu, tapi luasnya rahmat Allah kepada umat baginda Nabi, sampai setiap tahun ada satu hari yang kalau orang melaksanakan ibadah bertepatan dengan waktu tersebut, diberi ganjarannya lebih dari umur yang diperoleh. 83 tahun 4 bulan bukannya sikit-sikit. Kalau bonus 83 tahun 4 bulan, tak kerja dah kita. Tak kerja lah kita. 80 orang yang bonus 16 tahun, 16 bulan pun kita kata kaya sangat dah. 16 bulan gaji dapat bonus. Rasa untungnya lah kalau orang, walau untungnya kalau dapat 16 bulan gaji. Ini dapat pahala 83 tahun 4 bulan full pahala ibadah. Tapi kita ingat, nak dapat Lailatul Qadar itu bukan mudah. Ada sahaja yang menghalang, ada sahaja yang cuba menguji kita. Yang ke-11, disunahkan untuk memberi nafkah kepada keluarga dan kerabat pada bulan Ramadan dengan ukuran yang lebih dibandingkan dari bulan-bulan yang lainnya. Jadi kalau bulan Ramadan itu kita bagi bulan biasa bagi 200 contohnya, 300, 400, 500, tapi bulan Ramadan kita tambahkan untuk gembirakan ahli keluarga kita. Tapi ada syarat, hal ini selama memiliki kemampuan. Kalau kita mampulah. Kalau kita tak mampu, jangan melakukan sesuatu di atas kemampuan. Ke-12, menjaga lisan dari mencaci maki orang. Ni sunat yang sangat besar nilainya. Ketika mana kita mendengar orang berbicara yang kurang baik, yang boleh merosakkan hati dan juga pahala puasa kita, maka tahan lidah kita dari berbicara. Bahkan memandang orang dengan pandangan yang hina, itu juga merupakan perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Maka sunnah untuk mengingatkan dirinya sendiri dengan lafaz inni shaim. Kalau kita ni terasa nak cakap, maka ingat, aku ni puasa, aku ni sedang puasa. Tahan diri aku daripada cakap yang tak elok, tahan diri aku daripada buat maksiat dan sebagainya. Lafaz tersebut dibaca dalam hati dan boleh juga diucapkan dengan lisan jika tidak takut timbul sifat riak dalam hatinya. Maka sebahagian ulama sebut, kita cakap dekat inni shaim, puasa, macam tu contohnya. Kita cakap inni shaim, orang yang kita cakap tu pun tak faham bahasa Melayu, bahasa Arab. Maka ketika mana ada orang cakap yang tak elok, bulan-bulan Ramadan ni puasa, ingatkan, bukan nak bagi tahu kita baik. Jadi kena ingat, kita cakap tu bukan nak bagi tahu kita baik, tapi untuk ingatkan kita dan orang lain hormati bulan yang mulia ni. Jadi sebahagian ulama sebut, kalau bulan Ramadan tak ada masalah, kita cakap secara kuat. Sebab apa? Sebab semua orang puasa. Tapi kalau kita puasa sunat, maka kita sebut pada diri kita je, jangan cakap pada orang. Sebab nanti orang beranggapan, dia nak bagi tahu dia puasa lah tu. Jadi akan timbul fitnah dan juga riya. Dalil dari masalah ni apa dalilnya? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sama ahadukum fajahila alaihi rajulun aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jika seseorang di antara kalian berpuasa, kemudian diajak berbicara buruk oleh orang lain,
atau dicaci maki, maka cukuplah, maka ucapkanlah, sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Aku puasa ni. Kemudian seterusnya, perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai hadis sesungguhnya aku dalam keadaan berpuasa. Ada huraiannya. Terdapat perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai ucapan sesungguhnya aku dalam keadaan puasa, iaitu apakah diucapkan dengan lisan atau hanya sebatas diucapkan dalam hati. Menurut pendapat sebahagian ulama, diucapkan dengan lisannya meskipun sedang berpuasa, fardu atau sunnah. Menurut sebahagian ulama, diucapkan dalam hatinya meskipun sedang berpuasa, fardu atau sunnah. Menurut Imam Ruyani, jika dia sedang berpuasa fardu, maka diucapkan dengan lisan, dan jika dia sedang berpuasa sunnah, maka diucapkan dalam hatinya. Itu perbezaan. Nak cakap kuat ke nak cakap pelan? Nak cakap kuat ke nak cakap pelan? Kemudian yang ke-13, mandi setiap malam. Mandi setiap malam. Jadi dianjurkan untuk kita setiap malam sebelum pergi sembahyang isyak dan tarawih, mandi dahulu. Apa tujuannya? Untuk menambah kekuatan bagi melaksanakan sembahyang tarawih, juga untuk menghidupkan malam. Tapi bila waktunya, ni kita selalu mandi lepas asar nak masuk waktu berbuka. Yang paling baik mandi itu adalah lepas maghrib, lepas terbenamnya matahari, barulah dapat kekuatan ibadah nak buat sembahyang isyak, sembahyang tarawih dan lain-lain. Maka disebutkan apa? Mandi setiap malam pada bulan Ramadan dan waktunya adalah dimulai dari terbenamnya matahari. Yang ke-14, tetap menjaga diri agar berbuka dengan makanan yang halal. Tetap menjaga diri agar berbuka dengan makanan yang halal. Kerana apa penting makanan yang halal? Kerana ketika mana orang berpuasa, doanya sangat mustajab, terutama nak berbuka nanti. Maka sekiranya makanannya daripada yang haram, ia akan menjadi penyebab doanya itu tidak dimustajabkan oleh Allah. Juga ia satu kerugian ketika mana seseorang itu sudah berpuasa, melakukan ibadah, tiba-tiba makan dari sesuatu yang haram, itu maksiat, maka itu satu kerugian. Sampailah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, waftir alal halali ya talibal kamali, dan berbukalah dengan makanan yang halal wahai pencari kesempurnaan. Pastikan sahur kita, berbuka kita daripada makanan yang halal. Nanti ada bab cerita tentang apa yang kita nak makan dulu, apa yang kita nak makan, bagaimana kita nak makan dan sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Seterusnya halaman 86, babu makruhati sawmi, bab pada menyatakan perkara-perkara yang makruh ketika berpuasa. Jadi ada yang sunat ketika berpuasa, ada yang makruh ketika seseorang itu berpuasa. Maka kita tengok perkara-perkara yang dimakruhkan. Ada berapa perkara-perkara yang dimakruhkan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Tak banyak, kita akan selesaikan insya-Allah. Jadi bila mana seseorang berpuasa, ingat kita berpuasa ingin dapatkan pahala daripada Allah, ingin sempurnakan puasa kita. Jadi kalau boleh jangan dilakukan yang makruh. Walaupun yang makruh itu tidak haram, tetapi ia dianjurkan untuk ditinggalkan. Bahkan orang kalau meninggalkan perkara makruh kerana mengikut perintah Allah, dapat pahala. Yang pertama apa? Mencicipi makanan atau minuman tanpa kepentingan. Nak rasa. Cicip ni rasa, tapi tak telan. Kalau telan batal. Cicip ni ambil sikit kuah, rasa.
Rasa sikit. Kenapa yang rasa sikit tu? Tanpa ada kepentingan. Adapun jika diperlukan, maka hukumnya adalah boleh, selama mana tidak ditelan dan tidak makruh. Contohnya, kita ni tukang masak untuk makan berbuka puasa, kemudian yang makan pula orang-orang alim, anak-anak tahfiz, ahli keluarga kita, maka kalau boleh biarlah makanan itu cukup rasanya, maka kita pun ambil rasa, letak kat lidah, kemudian luah balik. Luah balik. Sebab apa? Dera rasa bukan dekat sini, dera rasa dekat lidah. Sebab itu hikmah Allah dah letak dah. Rasa manis, masin, pahit, semua tu dekat lidah. Bukannya rasanya dekat dalam tenggorokan ni, dalam salur, dalam kita punya tenggorokan lah. Jadi ketika kita letak, kemudian luah balik. Jangan luah dalam lauk tu pula. Tu satu lagi, jangan luah dalam lauk tu, ni pergi luah pula dalam lauk tu, itu masalahnya. Jadi kita tak luah dalam lauk tersebut, maka apa hukumnya? Hukumnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak batal, bahkan tidak makruh. Tapi kalau kita telan, apa jadi? Batal puasa kita. Batal puasa kalau kita telan. Kalau kita rasa anak pun nak join juga, mama rasa mana boleh, nak rasa juga, boleh. Anak kita pun cakap kat anak kita, boleh, tapi jangan telan, tahu, jangan telan. Kita pun berialah bersyarah kat anak kita, kita pun bagi anak kita rasa. Anak kita rasa, dia luah balik, maka makruh. Tapi kalau dia letak, tak rasa lah mama, minta sesudu lah, minta sesudu, batal lah puasa, batal puasa. Jadi kalau tak ada apa-apa, tak dianjurkan untuk kita rasa makanan tersebut. Yang kedua, terlalu kenyang tatkala makan sahur. Jangan makan sampai kenyang, kerana dapat menghilangkan faedah dari puasa. Hilangkan faedah dari puasa. Antaranya mengingat saudara kaum muslim yang dalam keadaan lapar. Bila kita puasa, apa hikmahnya? Kita akan rasa bersyukur kepada Allah, nikmat yang sangat banyak Allah bagi. Walaupun mungkin makan kita tak sedap macam orang, tapi kita masih ada makanan. Bila kita tak boleh makan, teringat tentang orang-orang yang bukan tak boleh makan, mereka tak ada makanan pun untuk makan. Maka kalau kita sahur sampai kenyang terus ni, maka tak sempat rasa macam tu nak masuk balik kita punya makanan bila berbuka nanti. Jadi makan sahur itu sekadarnya. Nanti dalam bab berbuka bersahur ada bab khusus kita nanti. Apa nak berbuka, apa nak bersahur, banyak mana nak berbuka, banyak mana nak bersahur. Itu akan kita bahaskan nanti dalam bab seterusnya. Kemudian untuk menutup pintu kemaksiatan. Bila mana kita dalam keadaan lapar, ia akan merendahkan syahwat kita. Tapi kalau kita dah makan kenyang sampai sahur, ketika sahur, maka ia sebenarnya menambah lagi syahwat kita. Jadi untuk menutup pintu kemaksiatan, para salafus salih berkata, jika perut terlalu kenyang, maka akan mempermudah bagi anggota yang lainnya untuk bermaksiat. Untuk bermaksiat. Yang ketiga, melawan hawa nafsu. Jadi ini faedah daripada puasa. Kalaulah kita makan sahur sampai kenyang, sampai melebih-lebih, tidurnya pun sampai ke zuhur, maka faedah-faedah ini akan lenyap, Yang ketiga, banyak tidur di siang hari. Makruh kita banyak tidur di siang hari. Sebab apa? Kerana dapat menghilangkan faedah puasa. Faedah puasa tadi kita dah sebut dah. Bahkan menyebabkan hilanglah kelebihan-kelebihan Ramadan. Daripada zikirnya, daripada baca Al-Qurannya, daripada ibadat salatnya, daripada salawatnya, semua tak buat. Bahkan kita tak rasa lapar pun bila kita tidur, sebagaimana yang selalu dirasakan oleh sebahagian kaum muslimin yang tertimpa musibah.
Jadi puasa untuk tumbuhkan rasa syukur pada kita, puasa untuk tumbuhkan rasa kita sebenarnya diselubungi dengan nikmat yang cukup banyak. Ketika mana kita lakukan benda-benda yang menghilangkan rasa-rasa tersebut, maka ia menjadi satu perkara yang dimakruhkan. Yang keempat, memakai celak tatkala berpuasa. Makruh kita pakai celak. Sebab apa? Sebab celak bila kita pakai nanti rasa dia sampai ke sini. Kita kalau telan elok tu rasa celak tu masuk dalam ni. Batal tak puasa? Tak batal. Kerana dia masuk daripada manfaz yang ghairu maftuh disebut. Kawasan yang tidak anggota, yang bukan anggota yang terbuka. Maka disebut di sini apa? Memakai celak tatkala berpuasa. Hukumnya adalah makruh dan tidak membatalkan puasa. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, sedangkan menurut pendapat Al-Imam Malik dapat membatalkan puasa. Dalilnya iaitu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang datang kepada beliau sedangkan dirinya dalam keadaan berpuasa dan memakai celak. Nabi kata apa? La taqtahil bin nahari wa anta shaim. Jangan kamu memakai celak pada siang hari sedangkan kamu dalam keadaan puasa. Iktahil lailan bil ismi. Menjadi anjuran. Kalau kita nak pakai celak ni bila? Waktu malam. Bila? Sebelum tidur. Berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian pakailah celak pada malam hari dengan jenis ismit. Ini celak yang paling baik. Kerana sesungguhnya dia, yakni celak tersebut dapat memperkuat pandangan mata dan menumbuhkan, yakni melebatkan bulu mata. Melebatkan bulu mata. Yang kelima, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian juga dimakruhkan ketika sedang berpuasa di siang hari. Mendengarkan muzik, menonton televisyen, semua perkara yang tidak menambah keimanan kepada Allah dan lain-lain jika dilakukan tatkala berpuasa, maka hukumnya adalah makruh. Dan jika seorang ingin menggunakan minyak wangi, maka waktunya adalah sebelum fajar atau setelah terbenamnya matahari. Kenapa? Kerana wangian ini disebutkan dia memperkuat syahwat. Sedangkan tujuan puasa melemahkan syahwat. Bila pakai minyak wangi ni rasa dia lain macam contohnya, maka perkara itu dimakruhkan. Maka kalau kita tinggalkan kerana mentaati perintah dan mengikut apa yang dianjurkan oleh Nabi, dapat pahala. Tinggalkan minyak wangi dapat pahala. Bayangkan, tinggalkan bercelak di siang hari dapat pahala. Tinggalkan makan sampai kenyang dapat pahala. Semua perkara-perkara itu bila mana dijadikan untuk mengikuti anjuran agama akan diberi pahala padanya. Bersiwak setelah zawal, yang ni bersugi. Bersugi bila? Setelah gelincir matahari. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh. Tengok disebutkan ketika berpuasa wajib atau berpuasa sunat, tak ada beza. Hukumnya adalah makruh kerana menghilangkan aroma mulut yang telah berbau sebab puasa. Sebab apa? Sebab disebut dalam hadis, la khulufu fami saimi atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang puasa ni lebih wangi daripada wangian kasturi. Sebab apa? Busuknya kerana ibadah, maka ianya adalah wangi sebenarnya. Maka dia kata apa? Kerana dapat menghilangkan aroma yang telah berubah kerana sebab berpuasa. Dan ini adalah menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi tengok di bawah tu, sedangkan menurut pendapat Al-Imam Nawawi, hukum memakai siwak setelah azan zuhur tatkala berpuasa wajib atau berpuasa sunnah adalah tidak makruh. Adalah tak makruh. Imam Nawawi berpandangan tak makruh. Saya pernah dengar daripada guru kami, Al-Fadhil Ustaz Hairul Nizam Al-Husin hafizahullah ta'ala, sekarang Syekh Ruwaq Jawi. Maka beliau pernah sebut dulu,
Bagaimana mazhab lain menyatakan juga tidak makruh? Kerana mereka beristidlal dengan dalil yang sama. Mereka kata, kalaulah mulut bau dah Allah suka, bayangkan kalau mulut tu bersih, lagi-lagilah Allah suka. Macam tu dalil mereka. Tapi dalil mazhab kita menyatakan bau aroma itu Allah suka, maka tinggalkan dengan aroma tersebut. Maka setiap mazhab dan ulama'nya punya kaedah istinbat yang mereka pegangi. Maka di sinilah kita akan lihat betapa rahmahnya agama yang dibawa oleh Nabi. Maka dalam semua keadaan ada jalan ia dihitung dan dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, berkumur-kumur tatkala berpuasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak. Ni panas ni zaman-zaman kita kecil dululah kan. Kejap-kejap cikgu pergi tandas, cikgu pergi tandas. Darjah 1, darjah 2 kan. Pergi tandas tu nak basuh muka lah, nak kumur-kumur lah. Janganlah sampai ketua pun nak kumur-kumur juga. Tengok, berkumur-kumur tatkala berpuasa tanpa sebab yang dibenarkan syarak. Tak ada apa-apa sebab pun. Hukumnya adalah makruh, sebagaimana hukum menggunakan siwak setelah zawal. Lain halnya jika terdapat sebab yang dibenarkan syarak. Tapi kalaulah seseorang tu dia berkumur sebab anjuran syarak, antaranya apa? Ketika berwuduk dia berkumur, tu dianjurkan syarak, sunat. Maka apa dia? Berkumur-kumur tak kala mandi atau wuduk, maka hukumnya adalah tidak makruh. Sebab apa? Syarak menganjurkan. Dan jika masuk ke dalam perut tanpa sengaja, maka tidak batal puasanya. Kalau dia berkumur-kumur tak sengaja, contohnya ada orang tepuk ke, dia tak sengaja, maka tertelan masuk dalam perut, tidak membatalkan puasa, kerana yang dilakukan adalah yang dianjurkan. Maka hukum puasanya tidak batal kerana disebutkan dalam kaedah ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Ridha yakni boleh dalam melakukan sesuatu, maka ridha boleh juga dengan keadaan yang terjadi dari amalan tersebut. Jadi kalaulah ketika berkumur tu dianjurkan, tertelan, maka tidak membatalkan puasa dengan syarat tertelan. Tapi kalaulah dia sengaja berkumur nak sejuk-sejuk, tertelan, maka membatalkan puasa. Kerana apa? Kerana berkumur-kumur macam tu, perbuatan tu dah makruh dah ketika orang berpuasa. Kemudian yang ke-8, melakukan hijamah. Apa dia hijamah ni? Berbekam. Berbekam hukumnya adalah makruh ketika berpuasa. Bukan ketika bulan Ramadan ya, ketika sedang berpuasa. Maksudnya di siang hari. Di siang hari. Hukumnya adalah makruh kerana dapat melemahkan tubuh. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat sebahagian ulama, hal ini membatalkan puasa. Dalam pendapat mazhab Syafi'i, yang paling kuat hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab nanti ia melemahkan badan untuk meneruskan ibadah ketika berpuasa. Dan juga makruh bagi orang yang sedang berpuasa menghijamahkan orang lain. Makruh juga dia buat bekam untuk orang. Di dalam Mughni Muhtaj menyebutkan wa yustahabbu ay yahtariza 'anil hijamati wal fasli wa nahwihima li'anna dhalika yud'ifuhu fa huwa khilaful awla kama fil majmu' wa in jazama fi asli rawdati bi karahatihi wa qala al mahamili yukrahu ay yahjima ghairahu aidan. Orang yang buat bekam, orang yang membekam orang, kedua-duanya itu makruh di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kerana nanti melemahkan tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada soalan tu, masuk air dalam hidung. Sama juga dalam permasalahan berkumur-kumur tadi. Kalau dia masukkan air itu kerana sunnah, maka tidak membatalkan. Tapi tak boleh mubalaghah. Nanti ada dalam perkara membatalkan. Esok
dalam perbahasan perkara yang membatalkan puasa, maka akan disebut dalam masalah ni, masalah masukkan air dalam hidung ataupun air termasuk ke dalam hidung dan sebagainya. Kemudian ada tak pahala i'tikaf untuk kaum wanita? Kalau ada, bagaimana? I'tikaf untuk semua ada. Bila mana orang datang ke masjid, maka disunatkan untuk i'tikaf. Bila kita datang semayang di masjid je, i'tikaf. Memang semua orang i'tikaf. Cuma perbahasan di sini adalah i'tikaf penuh. I'tikaf dengan orang bermalam di dalam masjid. Jadi kalau dulu, bahkan kalau di Mekah, Madinah, negara Arab, bila 10 terakhir orang tak balik. Jadi dalam keadaan ini, orang perempuan itu dibahaskan. Kalaulah ada tempat yang khusus untuk perempuan dan juga semuanya tanpa ada muamalah dan fitnah daripada orang lelaki, dan juga dibenarkan oleh suami, apatah lagi kalau suaminya pun ada yang i'tikaf di bawah, maka itu satu perbahasan yang kita kata selamat daripada fitnah. Tapi dalam keadaan sekarang, contohnya sekarang ni mana nak boleh masjid pun terhitung bilangan yang hadir. Tapi dari sudut i'tikaf, memang lelaki dan perempuan dianjurkan untuk i'tikaf bila-bila sahaja datang masjid. Kita bila solat di masjid je i'tikaf lah. Tapi perlu ingat, nanti ada dalam perbahasan i'tikaf itu pada masjid yang diwakafkan. Maksudnya masjid yang dihitung masjid, bukan surau, bukannya dewan yang jadi semayang, tempat semayang tarawih. Kat situ semua tak boleh i'tikaf. Surau yang ada 5 waktu sembahyang tapi tak Jumaat, adakah boleh beriktikaf? Sebagaimana kita sebut, i'tikaf itu pada masjid yang diwakafkan. Tak kira dia boleh Jumaat atau tak, kerana ada masjid yang dia tak boleh Jumaat tapi dia dihukumi masjid. Maka masjid yang dibolehkan tahiyatul masjid padanya boleh beriktikaf. Itu maksudnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah pada pertemuan esok, hari ni saya gantikan Ustaz Fahmi sebab beliau ada urusan, jadi mungkin esok Ustaz Fahmi lah yang akan menyambung perbahasan pada esok hari di halaman 91, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi kita kena juga tahu apa yang membatalkan puasa, apa yang tidak. Wallahu a'lam. Maka kita tangguhkan dulu dengan kafaratul majlis dan surah al-asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di madrasah, kalau tak diwakafkan, nanti dalam bab i'tikaf ada. Kalau sesuatu tempat itu diwakafkan, maka dia boleh i'tikaf padanya. Tapi nanti ada perbahasannya. Sebab apa? Bila dah diwakafkan dan dia dihukumi masjid, walaupun tak Jumaat padanya, maka hukumnya berat. Maksudnya orang perempuan haid tak boleh masuk, lain-lain perkara dia kena jaga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.